والدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Amru bin Maimun Al-Audi radhiyallahu anhu. Dia ni bukan sahabat, dia wafat tahun 74 Hijrah di Kufah. Kata Amru bin Maimun, dia kata ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dia kata aku lihat, makna dia aku dengar Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ada berkata. Kata Sayyidina Umar, ya Abdullah ibn Umar, izhab ila ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha faqul yaqra'u Umar bin Al-Khattab alaiki salam. Hadis ini nak menceritakan kepada kita pada pagi Sayyidina Umar kena tikam. Tuan-tuan, kita semua dah tahu Sayyidina Umar dia mati musababkan kepada kena tikam waktu dia imamkan sembahyang subuh. Dalam keadaan dia menahan sakit, dia jatuh di tempat imam. Dalam keadaan dia duk pekup bekas tikaman yang darah duk keluar membuak-buak. Dalam keadaan itu hadis ni jadi. Dia panggil anak dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ataupun dikenali dengan nama Ibnu Umar. Dia panggil, dia kata, ya Abdullah ibn Umar, wahai Abdullah bin Umar, anak dia, izhab ila ummil mu'minin Aisyah. Dia kata, la ni juga hampir jumpa Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqul yaqra'u Umar alaiki salam. Dikata dekat dia, Umar kirim salam. Tu adab bila kita nak kirim salam ke orang, kita kena sebut lafaz dia. Kita kata kalau jumpa ustaz sekian-sekian, sampaikan salam saya dengan lafaz Assalamualaikum. Sebab dalam hadis Sayyidina Umar kata dekat anak dia, dia kata hampir jumpa Aisyah, yaqra'u Umar, bagitahu dekat dia, kata Umar baca ataupun Umar ucapkan kepada dia Assalamualaikum. Summa salha, kemudian tanya dekat Aisyah isteri Nabi ni, an urfana ma'a sahibaya, boleh tak boleh kalau sekiranya aku mati saat lagi, aku disimpan, aku dikebumikan di sisi dua sahabat aku. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi dikebumikan di bawah tempat tidur dia. Masa hidup dia, di situ letak pangkin Nabi tidur. Bila Nabi wafat, alih pangkin tu di situ dikorek liang dan Nabi dikebumikan di situ. Apabila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, Abu Bakar dikebumikan sebelah Nabi. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pada pagi subuh dia kena tikam, benda ni nak buat satu mai dalam kepala dia. Dia kata dekat anak dia, cepat pergi jumpa Aisyah isteri Nabi. Pasal apa kena jumpa Aisyah?
pasal Nabi dimakamkan di rumah Aisyah. Dia kata, tolong Ustaz pergi jumpa Aisyah lah ni, sampaikan salam aku kepada dia, kemudian tanya dia, an udfana ma'a sahibaya, boleh tak boleh kalau aku mati tanam aku di sisi dua sahabat baik aku ini, yakni di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qalat kuntu uriduhu li nafsi. Bila Abdullah sampai, bila anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab sampai di rumah Aisyah, dia bagi tahu dekat Aisyah. Aisyah jawab macam ni. Aisyah kata, kuntu uriduhu li nafsi. Sebenarnya aku duk reserve tempat tu untuk aku. Sebab Nabi itu suami aku, sebab Abu Bakar itu bapa aku. Maka teringin sangat aku dikebumikan di situ, di sisi suami dan di sisi ayah aku. Fala uthirannahu al-yawm ala nafsi. Tapi Aisyah kata, hari ini aku rela mengutamakan Umar daripada diri aku sendiri. Oleh kerana Umar sudah kena tikam, oleh kerana Umar menyimpan satu harapan yang tinggi nak dikebumikan sebelah Nabi dan sebelah Abu Bakar, maka aku undur diri. Walaupun aku duk reserve, aku duk simpan tempat tu untuk aku, tapi oleh kerana Umar minta, aku bagi ke dia. Falamma aqbal, apabila anak Sayyidina Umar ni dah tanya Aisyah, Aisyah dah bagi jawapan macam tu, dia balik mai di tempat ayah dia kena tikam. Bila dia sampai, qala lahu Umar. Umar tanya dia, ma ladaika? Umar kata, berita apa yang kamu bawa mai? Aku suruh kamu jumpa Aisyah, aku suruh kamu tanya Aisyah, boleh tak boleh kalau aku mati simpan aku sebelah Nabi, sebelah Abu Bakar As-Siddiq. Apa berita yang kamu bawa mai? Qala azinat laka ya amiral mu'minin. Jawab anak dia kata Aisyah memperkenankan, Aisyah mengizinkan kamu disimpan di situ ya amiral mu'minin. Qala, kata Umar, ma kana syai'un ahamma ilayya min dhalikal madja'. Umar kata, tak ada benda yang ada dalam hati aku lah ni, tak ada benda yang ada dalam hati aku yang aku teringin sangat lah ni, melainkan aku dikebumikan di situ. Apa pun aku tak mau lah ni. Aku tak mau duit ringgit, aku tak mau jawatan, aku tak mau puji-pujian, aku tidak mau sanjungan, apa pun aku tak mau. Yang aku mau, aku dapat dikebumikan di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sebelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kata Sayyidina Umar, fa iza qubittu, apabila dicabut nyawa aku sat lagi, dia kata, fahmiluni, apa usung jenazah aku pi di rumah Aisyah, summa sallimu, kemudian hampa bagi salam dekat dia, summa qul, kemudian hampa kata dekat dia, yasta'zinu Umar bin Al-Khattab, bagi tahu kat dia, kata Umar bin Al-Khattab sudah minta izin sebelum ini, lagi sekali minta. Tadi hantar anak dia pi, Aisyah dah kata okey dah. Dia kata saat lagi kalau aku mati, hampa bawa mayat aku pi di rumah dia, hampa bagi salam dekat dia, hampa tanya lagi sekali dekat dia. Adab tu, adab. Pasal apa? Pasal dia tahu itu bukan rumah dia. Dia tahu kata itu rumah Aisyah. Adab tu dipegang oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata bagi tahu dekat Aisyah, kata dia dah pun bagi izin kepada aku untuk dikebumikan di sini. Fa in azinat li, kalau betul dia bagi izin kepada aku, fadfinuni, tanamlah aku di situ. Tuan-tuan, tadi dah minta izin, dah dapat dah dapat approval, dah dapat keizinan dah adab Sayyidina Umar, walhal dia khalifah, memerintah 2/3 dunia. Adab tu dia pegang.
Dia kata pi sekejap lagi, kalau dah lepas aku mati sekejap lagi, pi tanya lagi sekali. Kalau dia kata okey, aku boleh dikebumikan di situ, fadfinuni, baru tanam aku di situ. Wa illa farudduni ila maqabiril muslimin. Tapi kalaulah kata Aisyah, ubah fikiran. Tadi bagi, sat lagi buat pi dia tak bagi pula. Kalaulah berlaku macam tu, farudduni ila maqabiril muslimin, bawa mayat aku tanam di tempat orang ramai-ramai, di perkuburan Baqi', tempat orang Islam semua. Tengok, ini yang dikatakan tawadhu. Khalifah 2/3 dunia tunduk di bawah kekuasaan dia. Kita dah baca di Masjid Fahim baru ni, semasa dia berkuasa, dia pi ke Baitul Maqdis. Bila dia sampai di sana, bila Umar bin Al-Khattab sampai di pintu Baitul Maqdis, padri besar yang menguasai Baitul Maqdis pada masa tu dengar nama kata Umar mai, terketak-ketak lari mai, bawa kunci kota Baitul Maqdis, serah dekat Umar, tak mau lawan dengan dia. Manusia sehebat itu adabnya tinggi sekali. Manusia sehebat itu beradab sekali. Manusia sehebat itu tawadhu'nya sungguh hebat sekali. Dia suruh dah tanya, dah dapat izin dah. Dia kata sat lagi, tanya lagi sekali. Kalaulah kata Aisyah ubah fikiran, bawa mayat aku pergi simpan tempat ramai-ramai, aku tak kisah. Tapi tidak ada di dalam hati aku ni melainkan harapan yang paling tinggi, ialah aku dapat dikebumikan di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sebelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inni la a'lamu ahadan ahaqqa bihadzal amri min haula'in nafar. Ni dalam duk pekup darah duk keluar di perut ni, dia kata lagi, dia kata sesungguhnya aku tak tahu satu orang pun yang lebih layak untuk mengambil jawatan khalifah ini melainkan mereka yang akan aku sebut sekejap lagi. Hadis ini menunjukkan kepada kita pentingnya kuasa politik. Umar bin Al-Khattab dalam keadaan nazak, sakit nak mati, isu kepimpinan dia ada dalam kepala dia. Dia kata aku tak tahu siapa yang layak untuk menggantikan aku. Takat yang aku tahu, dia kata ni nama aku nak sebut sekejap lagi, salah seorang daripada nama ni patut ganti aku. Dia kata alladzina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Nama yang aku akan sebut sekejap lagi adalah di antara orang yang semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, depa ni do ada di dalam keredaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni nak beritahu bahawa soal kepimpinan sangat perlu diberikan kepada orang yang takut Allah Subhanahu wa taala. Umar tidak lepas benda ni kepada sebarang orang. Sebaliknya Umar kata, aku mau seberapa boleh orang yang nak ambil jawatan khalifah daripada aku ni, biarlah orang yang semasa Nabi wafat, Nabi redha kepada mereka ni. Dan dia tidak tunjuk satu nama, dia bagi 6 nama untuk orang pilih. Faman istakhlafu ba'di fahuwal khalifah. Dan Umar pesan, Umar kata, siapa juga yang dilantik selepas daripada aku untuk menjadi khalifah, maka dia adalah khalifah. Hadis ini nak beritahu dekat kita bahawa perlunya diberikan ketaatan kepada pemerintah yang taat Allah dan taat Rasul. Clear? Umar bin Al-Khattab dalam keadaan sakit nak mati, Umar kata siapa juga sat lagi yang dipilih untuk menjadi khalifah selepas daripada aku, maka dia ni fahuwal khalifah, maka dia adalah khalifah, full stop.
soal ada segolongan tak suka, soal ada sekelompok manusia tak suka, soal ada, itu tolak pi tepi. Siapa pilih, siapa yang dipilih untuk menggantikan aku, maka orang itu khalifah. Fasma'ulah. Sayyidina Umar kata, dengar cakap dia, kerana dia khalifah. Wa ati'u. Sayyidina Umar kata, bahkan taat kepada dia. Hampa kena dengar cakap orang yang dilantik selepas aku, dan hampa kena taat kepada orang yang dilantik selepas aku. Kata hadis tu, fasamma Uthman wa Aliyan wa Talhah wa Zubair wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia sebut 6 nama. Yang pertama dia sebut siapa dia? Uthman bin Affan. Ternyata selepas Umar siapa naik? Uthman bin Affan naik. Orang bagi respect dekat dia. Di samping ciri-ciri yang ada pada Uthman, memang Uthman layak menjadi khalifah. Tapi yang disebut oleh Umar bin Al-Khattab, yang pertama Uthman bin Affan, yang kedua Ali bin Abi Talib, yang ketiga Talhah bin Ubaidillah, yang keempat Az-Zubair bin Al-Awwam, yang kelima Abdurrahman bin Auf, dan yang keenam Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 nama ni dah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai golongan yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut lagi sekali depa ni oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata hadis tu, wa walaja alaihi syabun minal ansar. Satu budak muda daripada Ansar sudah kata dekat dia, faqala abshir ya amiral mu'minin bi bushrallah kana lak. Budak ni mai dalam keadaan Umar dua sakit ni. Satu budak Ansar dia mai, dia kata dekat Sayyidina Umar, dia kata abshir ya amiral mu'minin. Dia kata bergembiralah wahai amiral mu'minin. Apa nak jadi pun dekat Tuan, tak payah bimbang. Kalau takdir Tuan hidup lagi, Tuan tak mati dengan sebab kena tikam ni, Tuan orang yang boleh bergembira. Kalau ditakdirkan Tuan mati dengan sebab kena tikam ni, Tuan orang yang bergembira. Budak ni kata kat dia. Satu syabun, satu budak muda mai depan-depan Sayyidina Umar, dia kata, abshir ya amiral mu'minin. Berbahagialah, bergembiralah wahai amiral mu'minin. Kana lak, yang sememangnya engkau layak untuk berbahagia. Minal qadami fil Islam. Pasal apa? Kelebihan hang. Yang pertama, hang orang yang awal-awal masuk Islam. Umar bin Al-Khattab, walaupun dia gangster besar di Mekah, tapi dia di antara orang yang awal masuk Islam dan mempertahankan Islam serta Nabi SAW. Budak ni kata, wahai Umar, kamu di antara orang yang awal masuk Islam. Ma qad alimta, kamu pun tahu benda ni. Summa stukhlifta fa'adalta. Dia kata, dan engkau kemudiannya dilantik menjadi khalifah, dan kamu berlaku adil dalam tempoh kamu menjadi khalifah. Budak ni mai kata kat dia dalam keadaan dia nak mati ni, abshir ya amiral mu'minin. Bergembiralah wahai amiral mu'minin. Apa nak jadi pun dekat kamu, kamu tak payah takut dah. Semua dah ada dekat kamu. Kamu satu orang yang awal masuk Islam. Kamu dipilih menjadi khalifah. Kamu adil dalam tempoh pemerintahan kamu. Summa syahadah ba'da hadha kulli. Kemudian lepas ni kamu akan mendapat syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala Umar, Umar kata kat budak ni, ya bna akhi wa dhalika kafafan. Umar kata cukup. Tu saya puji aku sampai sangat-sangat. Nampak tuan-tuan? Umar bin Al-Khattab, mai satu orang duk puji dia, duk kata dekat dia, abshir ya amiral mu'minin. Hang kok mana jadi pun hang tak apa dah. Dia kata, wahai anakku, ya bna akhi, wahai anak saudaraku, cukup. Dia kata, wa dzalika kafafan, cukuplah segala pujian kamu itu. Kemudian kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, usi al-khalifata min ba'di bil muhajirin al-awwalina khairah.
Dia kata, aku pesan dan aku berwasiat kepada siapa yang naik menjadi khalifah selepas daripada aku, hendaklah berlaku baik kepada orang muhajirin. Tuan-tuan, dia tak ada ingat benda lain. Dia duk ingat benda baik. Dia duk ingat dia nak jadi orang baik. Dia duk ingat nak pesan supaya semua orang jadi baik. Tuan-tuan boleh bayang peribadi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Hati mereka bersih. Mereka tak ada buruk, mereka tak ada buruk sangka, mereka tak ada busuk perut dekat orang. Hati mereka bersih. Mereka nak supaya mereka mati dalam keadaan baik, dan mereka nak semua orang jadi baik. Tak sama dengan kita ni, busuk perut. Ya Allah, tuan-tuan, Raja Saudi mangkat. Dia mangkat, dia dengan Allah urusan dia. Apa hal dengan kita yang tinggal ni? Apa hal dengan kita hak tinggal ni? Satu pihak duk viralkan berita kematian dia. Duk habaq kepada kata King Abdullah ni mati, pengurusan jenazah dia sangat sederhana. Saya ingat 3/4 daripada jemaah hadan ni semua dapat teks itu. Cerita tentang bagaimana sederhananya jenazah King Abdullah ataupun Al-Malik Abdullah ini diuruskan. Sangat sederhana. Tidak ada pedati, tidak ada tembakan meriam, tidak ada bendera diturunkan separuh tiang, tidak ada diperintahkan kepada hamba rakyat suruh supaya berkabung dan sebagainya, tidak ada. Sedangkan dia raja besar, sedangkan dia satu orang kaya dalam dunia. Dia sangat sederhana. Benda tu viral, semua orang dapat. Tak apa. Ada satu pihak lagi pula duk counter balik pula yang tu. Tak ada pasal, tuan-tuan. Duk counter balik pula. Duk kata apa, duk highlight benda ni lepas dia mati. Cuba tengok masa dia hidup macam mana. Masya Allah. Yang kita duk semayang mayat, kita duk doa, Allahumma la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan fitnah kami lepas kematian dia ni. Dia dah mati. Urusan dia dengan Allah. Kalau dia betul, dia selamat. Kalau dia tak betul, dia jawab di depan Allah. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Apa hal kita duk jawab benda ni dengan duk cemoh dia, dengan duk cerca dia, dengan duk sebut balik ni siapa yang bagi Amerika mai duk atas negeri dia, ni siapa yang menyokong kerajaan Sisi, yang menjatuhkan Morsi, dia duk bawa keluar ni segala keburukan dia. Apa hal kita nak pergi cerca orang yang macam tu? Tak mau. Itu benda tak ada sangkut dengan kita. Soal hidup dia, apa dia buat masa hidup dia, dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal kematian dia diurus dengan cara yang baik, kita kata baik. Kita diajak supaya melihat manusia, kalau ada 100 keburukan pada dia, ada satu kebaikan dia, kita sebut hak satu tu. Jangan kita buka hak sebelah tu. Pasal apa? Pasal kita buka aib orang, Allah buka aib kita. Islam ajak macam tu, tapi kita tak ikut Islam punya ajak. Kita suka buat bagi jahanam agama kita sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dalam duk pegang perut duk keluar darah ni, orang mai puji dia, dia kata cukup. Ya bena akhi, wahai anak saudara aku, wa dzalika kafafan, cukuplah apa yang duk puji aku tu cukup. Aku nak pesan kepada Al-Khalifah min ba'di, kepada khalifah yang nak ambil alih jawatan selepas daripada aku ni, bil muhajirin al-awwalina khaira. Bila hang pegang jawatan, hang jadi khalifah, berhati-hatilah, dia kata, dengan orang muhajirin yang awal-awal masuk Islam, berlaku baiklah dengan mereka. Muhajirin maksudnya apa, tuan-tuan? Orang Mekah. Siapa yang terima Islam zaman awal-awal dulu? Orang Mekah. Di waktu Nabi bangkit berdiri di kaki bukit, Nabi habaq kata, aku Rasulullah, aku utusan Allah. Orang bangkit sampai keluar ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Abu Lahab ambil batu punggai muka Nabi. Di ketika itu, siapa yang angkat tangan
nak memihak kepada Nabi dan bersedia untuk kena tindas dengan majoriti orang Mekah, orang itu adalah orang yang banyak jasa untuk Islam. Nabi pesan, walaupun mereka muhajirin daripada Mekah, mereka hijrah mai ke Madinah. Mereka hijrah kerana apa? Kerana Allah dan Rasul. Sedangkan tempat mereka cari makan di Mekah, kekayaan mereka di Mekah, bisnes mereka ada di Mekah. Mereka tinggal semua benda tu demi Allah dan Rasul. Mereka mai ke Madinah, mereka hidup susah payah. Mereka mulakan balik kehidupan mereka di Madinah. Tiba-tiba bila sampai di Madinah, manusia nak cerca mereka. Jangan. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata, aku pesan kepada khalifah yang nak ganti aku, bil muhajirin al-awwalin, dengan orang muhajirin yang awal-awal masuk Islam ini, khairah, berlaku baik dengan mereka. Pasal mereka berkorban untuk kita, mereka berkorban untuk Islam, mereka sanggup pilih hidup susah, sedangkan mereka sudah hidup senang di Makkah. Pengorbanan mereka itu mesti dihargai. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, an ya'rifa lahum haqqahum, siapa yang jadi khalifah selepas daripada aku, hendaklah mengiktiraf hak orang-orang muhajirin ini. Jaga hak mereka, jangan langgar hak mereka. Wa an yahfaza lahum hurmatahum, dan hendaklah orang yang menjadi khalifah selepas daripada aku memelihara kehormatan diri golongan muhajirin ini. Wa ausihi bil ansari khairah, dan aku pesan kepada orang yang nak jadi khalifah selepas daripada aku dengan orang-orang Ansar. Orang Ansar ni siapa? Orang Madinah. Walaupun mereka duduk di Madinah, tapi mereka berkorban. Bila sahabat muhajirin mai, mereka berkorban. Mereka bagi sebahagian harta mereka, bahkan ada yang bagi isteri mereka, bahkan ada yang bagi perniagaan mereka nak bantu saudara muhajirin yang mai ni. Mereka ini orang Ansar ini khairah, hendaklah khalifah yang ganti aku buat baik kepada golongan Ansar. Maksud dia apa? Sayyidina Umar suruh orang yang nak jadi khalifah berlaku adil dan berlaku baik pada semua orang, tidak kira muhajirin, tidak kira Ansar, berlaku adil kepada semua. Pasal apa? Allah sebut dalam Quran, wallazina tabawwa'ud dara wal iman. Orang-orang Ansar, orang-orang Madinah itu adalah orang-orang yang tinggal di Madinah dan mereka beriman dengan Allah dan Rasul. Allah sebut benda ni dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu remind balik benda ni kepada sahabat ada di pagi dia kena tikam, dan juga kepada orang yang bakal mengambil tempat dia sebagai khalifah memerintah negeri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan daripada hadis tu apa dia? Yang pertama, sahabat Nabi cukup sayang dengan Nabi. Bukti dia, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kata, tak ada benda dalam hati dia melainkan yang ada dalam hati dia saat-saat nak mati ni ialah nak supaya dia dapat dikebumikan di sebelah Nabi dan di sebelah sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu bukti sayang mereka ni kepada Nabi tinggi sekali. Pengajaran yang kedua, para sahabat Nabi sentiasa memelihara adab dan akhlak. Sahabat Nabi sentiasa jaga adab dan akhlak. Tidak pernah mereka buat benda yang boleh merosakkan adab dan akhlak mereka. Yang ketiga, Islam suruh kita dan selalu pesan kita suruh buat baik. Tuan, kepala mau ingat selalu macam mana nak buat baik. Minta jauh daripada teringat nak buat jahat, apatah lagi nak buat jahat. Kepala mau skru masuk benda ni. Orang putih kata do good and good will come to you. Hang buat baik, kebaikan akan mai ke hang. Kalau kita orang baik dan kita sentiasa buat baik, Allah akan balas balik. Kebaikan akan mai dekat kita. Simple contoh, kita kata kalau hari ni kita ada mak ayah tua, kita jaga dia. Jaga mak ayah ni kebaikan.
InsyaAllah anak kita jaga kita bila kita tua esok. Maksud dia macam tu. Hang buat baik, kebaikan akan mai dekat. Yang keempat, beruntung kita jika Allah dan Nabi SAW redha kita. Beruntung kita. Kalau Allah redha kita, maksudnya apa? Hari kita nak mati, Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau itu mai dekat kita masa hari kita nak bercerai nyawa, kita termasuk dalam golongan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di antara 6 yang disebut oleh Nabi tadi, salah seorangnya ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa dia ni? Satu benda aja kita ambil. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, sahira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqdamahul madinata lailah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni al-laila. Qalat fabayna nahnu kadhalik sami'na khashkhasha silah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man hadha? Qala Sa'd bin Abi Waqqas. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ قال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, sahira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqdamahul madinata laila. Aisyah cerita, Aisyah kata pada malam pertama Nabi sampai di Madinah, Nabi hijrah Mekah mai Madinah. Detail cerita hijrah Nabi insya-Allah kita nak baca di Masjid Abdullah Fahim bulan akan datang. Detail cerita hijrah Nabi dalam hadis. Cerita Nabi daripada Mekah nak keluar rumah, apa-apa perjalanan macam mana, singgah tang mana, siapa tolong Nabi di sepanjang perjalanan, apa semua tu nanti baca kemudian. Hadis ni nak cerita kata Nabi sampai di Madinah, malam pertama Nabi duk ada di Madinah tu, sahira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahira maksudnya tidur tak boleh nak lena. Sahira maksudnya tidur tak boleh lena. Lagu nak pejam mata jaga, lagu nak pejam mata jaga, tu dia panggil sahira Rasulullah sallallahu alaihi. Apabila sampai di Madinah malam pertama tu Nabi tak boleh tidur. Macam kita tuan-tuan, bila dia main umur macam ni, bila dia beralih umur, ubah tempat tidur tak boleh tidur. Kan? Tak main umur-umur ni ada anak menantu duduk di mana apa semua, kita pergi berjalan rumah lepas tak boleh tidur malam tu. Dia bagi bilik elok, dia kata ayah tidur bilik ni nah, dia kata pasang aircon apa semua elok-elok semua, cadar-cadar tukang baru. Ni ayah main ni seronok nak pergi, tak boleh tidur, murung aja. Beralih kanan, beralih kiri, jadi lebu nak kata miang pun tak, nak kata bangkit duduk, nak sembahyang tahajud pasal tak lena lagi. Tahajud ni dia nak kena lena dulu, dia tak boleh tak lena, tak boleh buat tahajud. Masalahnya tak boleh lena. Masuk pancung pergi ambil ayat sembahyang lah, apalah, mai duduk tidur baca habis segala ayat apa yang duk jumpa dalam hadis, suruh baca 3 qul 3 apa ni, sapu daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Tak boleh lena. Pasal apa? Pasal beralih tempat daripada rumah kita pergi rumah orang lain, tak boleh tidur. Nabi SAW hijrah Mekah mai ke Madinah, malam tak boleh tidur. Aisyah cerita, faqala, Nabi kata, laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni lailah.
Nabi kata, Nabi kata tak ada ke buang seorang daripada sahabat aku yang soleh yang boleh mai tolong jaga aku malam ni. Nabi sebut macam tu. Nabi kata tak ada ke buang seorang dalam sahabat ramai-ramai ni, tak ada ke buang seorang yang boleh mai jaga aku malam ni daripada kalangan sahabat-sahabat aku yang soleh ini. Qalat, kata Aisyah, fabaina nahnu kadzalik sami'na kharkhashata silah. Dalam pada Nabi duk kata, Aisyah duk tiba-tiba dengar bunyi khashkhashata silah, bunyi macam bunyi senjata. Bawa pedang labuh duduk heret kat atas tanah tu. Khashkhashah dia kata. Bunyi kalau kita kata sorah-serah ni. Khashkhashah. Bunyi tu. Dalam pada duk bersembang ni, Nabi dengar bunyi senjata duk heret mai. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haza?" Dengar suara tu Nabi tanya, Nabi kata ni siapa ni duk bunyi Qala Sa'd bin Abi Waqqas. Jawab dia, saya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata. Dia orang mana tuan-tuan? Sa'ad bin Abi Waqqas ni orang mana? Dia orang Makkah. Dia bukan orang Madinah, dia orang Makkah. Tuan-tuan pernah dengar cerita popular Sa'ad bin Abi Waqqas ni? Cerita popular dia apa dia? Cerita dia masuk Islam, mak dia mogok tak mau makan. Tuan-tuan, dengan malam ni dah masuk 117 kali dah dengar. Cerita Sa'ad bin Abi Waqqas apabila dia kata nak masuk Islam, mak dia merajuk, mak dia mogok tak mau makan. Dan mak dia tak makan, tak minum. Mak dia kata dekat dia, Sa'ad, selagi hang tak isytihar, hang keluar daripada agama Muhammad ni, aku tak akan makan, aku tak akan minum. Biar aku mati. Dia kata, biar esok ni orang semua bercakap, ni Sa'ad bin Abi Waqqas ni bagus sangat dia ni. Dia menjadi punca mak dia mati. Mak dia ugut dia macam tu. Dia kata apa kat mak dia? Dia kata, mak, dia kata kalau Allah bagi dekat mak berapa nyawa? 100 nyawa. Nyawa tu terlucut sehari satu, saya tidak akan tinggal Islam. Mak makanlah, dia kata. Tuan ni tahan juga lagi. 2 hari makan. Mak dia terkeras hati, apa-apa semua makan. Bismillah, makan. Ni cerita popular tentang Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Dia masuk Islam umur muda. Dia masuk Islam umur, satu riwayat kata 17, satu riwayat kata 20 masa dia masuk Islam. Maknanya muda. Sebab musabab dia masuk Islam ni apa dia? Sebab Abu Bakar As-Siddiq pergi jumpa dia. Sebab Sa'ad bin Abi Waqqas masa duduk di Mekah, dia anak orang kaya. Dalam pada tu pula dia usahawan. Dia kerja buat panah, buat busur dengan anak panah. Itu bisnes dia. Bisnes dia buat busur panah dengan anak panah. Dan dengan bisnes itu dia jadi kaya. Pasal apa? Pasal orang Arab suka bergaduh. Bila orang Arab suka bergaduh, lakulah. Siapa buat parang, siapa buat pedang, siapa buat anak panah, memang laku. Memang benda tu keperluan pada zaman itu. Sa'ad bin Abi Waqqas orang ada duit. Zaman sebelum dia masuk Islam, mak pak pun kaya, dia pun kaya. Maka Abu Bakar As-Siddiq melihat ini ada potensi. Kita boleh petik dia, kita boleh tarik dia, suruh ikut Islam. Islam dapat dibantu oleh orang-orang yang macam ni. Dia boleh jadi funder kepada Islam. Zaman kita lah tuan-tuan, zaman kita lah, mailah gerakan ke badan dakwah ke apa sekalipun, memang di antara strategi dia fokus orang ada duit sama. Dia fokus sama. Pasal apa? Bila ada kawan ni dalam kalangan dia, senang banyak. Duit ringgit dia boleh bagi, kenderaan dia kita boleh tumpang pakai. Banyak manfaat bila dapat orang-orang macam ni untuk join dengan kita. Maka sejak daripada dulu, daripada zaman dakwah dulu, memang ada fokus terhadap golongan ini.
Abu Bakar As-Siddiq pergi jumpa Sa'ad bin Abi Waqqas, pujuk dia, ajak dia dan sebagainya, bawa Sa'ad bin Abi Waqqas mai jumpa Nabi lepas Nabi sembahyang asar. Sekali sembang aja dengan Nabi, terus dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah, terus masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia sepupu kepada Aminah. Aminah ni siapa? Mak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umur muda, tetapi dari segi pangkat keluarga dia sepupu Aminah. Bila dia sepupu Aminah, dia dengan Nabi jadi macam mana? Jadi pak penakan Nabi. Padahal dia muda pada Nabi. Nabi jadi Nabi umur 40, dia masuk Islam umur 20. Beza by 20 years. Tetapi pangkat keluarga, dia jadi pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang hebat. Pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Umar jadi khalifah, Umar hantar dia pergi untuk berperang dengan Parsi. Perang Qadisiyah, dia pergi perang dan menang. Zaman Sayyidina Osman bin Affan jadi khalifah, Osman hantar dia sebagai wakil Osman pergi negeri Cina untuk nak bawa Quran. Zaman Sayyidina Osman, Quran dibukukan. Mushaf Osmani. Di antara orang yang terlibat di dalam bawa Quran pergi hantar, naskah Quran dihantar pergi ke Cina ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu sebab dalam catatan sejarah Cina, mereka kata dia mati di Guangzhou. Dan masjid ni pun kurang-kurang 20 orang dah sampai Guangzhou. Bila sampai Guangzhou, dia tempat wajib. Di antara tempat wajib pergi melawan ialah tempat yang katanya makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau tengok dia dalam hadis sahih, dia dikebumikan di Madinah. Dia mati di Madinah dan Aisyah menyembahyangkan mayat dia, dan dia dikebumikan di Baqi' Al-Gharqad. Pasal apa dia ni popular kata mayat dia ditanam di Guangzhou di China? Pasal apa? Pasal sememangnya pada zaman Osman dia diutuskan oleh Osman pergi ke China untuk nak bawa Quran pergi ke sana. Memang ada cerita tu. Dan sebelum mati dia di Madinah, sebelum dia mati, dia pesan. Dia mati umur 80. Masa dia duk sakit nak mati, dia pesan dekat anak dia. Dia kata dekat anak dia, kalau ayah mati, kapan ayah dengan jubah yang ayah pakai masa perang Badar dengan Nabi dulu. Berapa lama dah dia simpan jubah tu. Jubah itu sangat sentimental kepada dia. Pasal jubah tu dia pakai masa perang Badar, perang pertama dalam Islam dengan Nabi SAW. Jubah tu dia simpan. Dia pesan dekat anak dia, kalau ayah mati, kapan ayah dengan jubah yang ayah pakai masa perang Badar dengan Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia wafat pada tahun 55 Hijrah. Dan dia dikafankan. Di antaranya ialah jubah yang dia pakai dalam perang Badar, seperti mana yang dia wasiatkan. Ni yang kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila Nabi hijrah Mekah mai ke Madinah, malam Nabi tak boleh tidur, Nabi sebut di mulut, Nabi kata tak ada ke buang seorang sahabat aku yang saleh yang boleh mai teman, boleh mai jaga aku pada malam ini. Elok habis Nabi kata, dengar bunyi suruh serah. Nabi kata, siapa ni? Jawab dia, Sa'd bin Abi Waqqas. Aku adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat dia, ma ja'a bik. Nabi kata, ni apa pasal awak yang hang main malam-malam ni? Nabi tanya dia. Nabi tanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ni apa hal malam-malam ni main ni? Apa cerita? Qala, kata dia, waqa'a fi nafsi khaufun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tak tahu, dia kata duk tak duk terdetik dalam hati, bimbang keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tuan-tuan. Nabi tak boleh tidur. Rupanya sahabat pun ada yang tak boleh tidur. Teringat ke Nabi. Mai lalu kot tepi rumah Nabi. Nabi tanya dia, awak ni hang tengah-tengah malam mai? Dia jawab, waqa'a fi nafsi.
Ni jatuh mai dalam hati aku ni khaufun, rasa bimbang, rasa takut ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bimbang keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maklumlah baru mai daripada tempat jauh ke tempat baru, bimbang keselamatan Nabi. Kemudian kata hadis tu, faji'tu ahrusuh, maka aku mai ni kerana nak jaga dia, nak jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata hadis, fada'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tu kata apa? Nabi terus angkat tangan doa kebaikan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Lepas habis Nabi doa, summa nama, barulah Nabi boleh tak kepala dan lena. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita baca hadis, kita kenal sahabat yang terlibat di dalam hadis itu, barulah kita boleh rasa jauh lagi kita dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, jauh lagi. Kalau kita tak tahu benda ni, kita jadi sombong, kita jadi angkuh, kita rasa macam kita baik sangat dah, kita rasa macam orang lain tak bagus, kita saja yang bagus. Bila kita baca benda ni, baru kita tahu kita tak ada apa lagi sumbangan untuk Islam sebenarnya. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Bahrul Mazi jilid 2 muka surat 181. Muka surat 181 bab ma jaa fil i'tidal fis sujud. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan suruh betulkan diri dan sempurnakan diri pada sujud. Al-i'tidal bukan maksudnya sami Allahu liman hamidah, bukan maksud tu. Al-i'tidal maksudnya apa? Berdiri betul. Maksudnya tamakninah, itu maksud dia. Maksud al-i'tidal di sini ialah betul. Maksudnya bagi ada tamakninah. Kita rokok, kita bangkit sami Allahu liman hamidah. I'tidal tu maksudnya apa? Kita betulkan diri kita. Jangan gopoh terus nak sujud. Bagi ada break masa. Break masa itu dia panggil i'tidal. Betulkan diri, dan itulah disebut sebagai tamakninah. Tuan-tuan tengok dalam banyak hadis. Contohnya dalam sebuah hadis riwayat daripada Muhammad bin Muslim bin As-Sa'id, dia kata sallaitu ila janbi Anas bin Malik yauman faqala hal tadri lima suni'a hadzal 'ud, qultu la wallah, qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahu alaihi fayaqul istawu wa'addilu sufufakum. Hadis. Satu hari, dia ni Muhammad bin Muslim, dia ni tabi'in. Dia kata, aku sembahyang di sisi Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat. Satu hari dia sembahyang di sisi Anas bin Malik. Tiba-tiba Anas kata, hal tadri lima suni'a hadzal 'ud. Anas ambil satu 'ud. 'Ud ni maksud dia apa? Kayu. Ambil satu kayu. 'Ud. Kan minyak wangi Arab pun dia panggil 'ud. 'Ud tu maksudnya kayu wangi. Tapi 'ud tu maksudnya kayu. Anas ambil satu kayu tunjuk. Dia kata, hang tahu tak ni kayu ni apa? Ni bukan nak sangkut dengan cerita rotan ni, kayu rotan ni semua tak mau cakap. Benda tu semua karut. Semua tu karut. Kita tak pasal-pasal ni pergi ajak sembang pasal rotan. Tuan-tuan, kita dalam hidup tu kata tak mau cakap tu. Kita dalam hidup ni tuan-tuan, dalam hidup kita ni kita buat apa pun susah. Sentiasa selama-lamanya tuan-tuan nak buat apa pun ada pro ada kontra, mesti. Pihak yang nak mengemukakan rang undang-undang melarang orang rotan anak ni, dia intention dia lain. Intention dia nak selamatkan budak-budak daripada kena dera. Itu intention dia. Tetapi dia pergi highlight kata rotan tak boleh. Kalau rotan nanti mak bapak dia anggap buat jenayah. Dia menimbulkan havoc dalam masyarakat.
Dandan pakai bawa keluar hadis ni, budak-budak ni umur 10 tahun suruh pukul apa semua. Rayuh rendah, tuan-tuan pergi kuliah masjid mana pun dalam seminggu ni rotan ni keluar. Kan? Tapi intention pihak nak buat tu saya rasa lah. Intention dia ni nak jaga budak-budak daripada kena dera. Itu intention dia. Bukan soalnya secara total tak dibenarkan penggunaan rotan, dah. Tapi tuan-tuan, benda ni susah nak buat. Susah. Contoh lain saya bawa. Kita duk baca kitab, tuan-tuan duk dengar budak-budak duk lari, cerik-cerik duk lari ni. Macam mana nak selesai masalah tu? Nak selesai macam mana? Pihak masjid ambil tindakan yang tegas. Pasal apa tegas? Pasal hak duk mengaji komplain. Hak duk mengaji pergi jumpa Tok Imam, hak mengaji jumpa jawatan kuasa masjid, dia kata kena buat pengumuman. Dia kata kami tak boleh fokus, ustaz duk mengajar ni, budak-budak duk lari ni, wah. Kacau, kami punya fokus semua lari. Kadang-kadang tak dengar ustaz kata apa. Orang komplain dekat masjid. Masjid dengar komplain tu, masjid nak kena ambil tindakan. Masjid ambil tindakan buat umat. Assalamualaikum warahmatullahi, kepada ibu-ibu, bapa-bapa, minta tolong jaga anak-anak. Kalau sekiranya tak boleh jaga, jangan bawa mai ganggu orang. Jadi macam mana lepas tu? Habis. Apa tak baca hadis kan? Nabi sendiri semayang cucu mai rabat atas belakang. Nabi baca khutbah, cucu jatuh, Nabi turun pergi angkat cucu. Hadis ni semua duk cerita kata Nabi tak pernah larang budak-budak main masjid. Mereka ni nak lebih pada Nabi. Nampak tuan-tuan? Tujuan awal bagus tak? Bagus. Memang sungguh pun. Bawa main anak tak jaga. Duk lari, cerit-cerit. Tak boleh dengar. Tuan-tuan dengar pun terganggu. Guru hak mengajar pun terganggu. Terganggu. Kita tak boleh nak fokus. Budak ni kumpulan telinga cuma. Kita ganggu. Tapi bila nak buat rang undang-undang, apa jadi? Dia jadi macam ni. Ada pihak setuju, ada pihak tak setuju. Tujuan baik, tapi dia akan jadi celahu. Sama lah dengan kes rotan ni, sama. Tujuan dia tak mau bagi budak kena dera. Sebab tuan-tuan, budak kena dera bukan sikit duk ada. Ni dalam Malaysia ni, rotan, tali pinggang, padam api rokok di badan budak, penderaan ke atas budak-budak ni dah too much dah, melampau sangat dah. Kena ada satu undang-undang untuk nak bendung benda ni. Tapi nak buat macam mana tu undang-undang tu? Disebut kata tak boleh rotan, dalam erti kata tak boleh dera budak. Tapi perkataan tak boleh rotan tu jadi isu. Habis kitab tak baca, duk marah ni, duk baca hadis Islam suruh rotan budak ni. Nampak tak tuan-tuan? Demikianlah susahnya apabila timbul satu isu, nak mengatasi isu itu sangat susah. Nampak tak? Ni punca cerita tadi, ud kayu tu aja. Anas bin Malik lepas semayang kata dekat Muhammad bin Muslim, dia angkat satu kayu, dia kata ni hantar dak ni kayu apa? Dia ni kata la wallah, demi Allah saya tak tahu ni kayu apa ni. Qala, kata Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahu alaihi. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak semayang, Nabi akan letak tangan dia di atas kayu itu. Dia pegang kayu tu, fayaqul. Lepas tu Nabi kata, ni masa nak semayang, Nabi kata apa? Istau wa addilu sufufakum. Nabi kata luruskan dan betulkan saf-saf kamu semua. Nabi pegang kayu. Ini bukan nak rotan budak, pak budak. Nabi pegang kayu ni, dia kata luruskan saf kamu dan betulkan. Tak ada ni kayu ni, hang faham ambil ni, aku pegang ni pasal apa? Kan? Macam tu. Dalam hadis lain pula serupa juga daripada Anas, dia kata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila salah akhazahu bi yaminih thumma iltafata faqala i'tadilu. Tu perkataan i'tidal, i'tadilu. Maksud dia apa? Betulkan. Maksud dia betulkan. Nabi SAW apabila qama ila salah, berdiri nak sembahyang, akhazahu biyaminih, Nabi pegang kayu tadi dengan tangan kanan dia, summal tafata, kemudian Nabi beralih kepada makmum hadu ada ni, faqala i'dilu. Nabi kata i'dilu, maksudnya apa? Betulkan saf.
Sawu sufufakum, luruskan saf kamu semua. Summa akhazahu biyasarih, ubah kayu mai tangan kiri pula. Faqala i'dilu sawu sufufakum, betulkan saf dan luruskan. Kan kita dulu dengar imam-imam di Mekah, di Madinah kan, dia bunyi macam ni, dia bunyi i'tadilu, dia bunyi tu. Nabi kata tu benda tu dulu. Ataupun dia kata sawu sufufakum, sawu sufufakum fa inna taswiyata saf min tamami salah. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak kita nak baca ni, dia kata bab fil i'tidal fi sujud. Nak cerita kata apa? Hendaklah kita ni i'tidal, maksudnya betul, lurus fi sujud, ketika sujud. Maksudnya bila sujud tu berhenti, tidak ada pergerakan anggota, dan itu juga dinamakan tama'ninah. Ketahuilah saudaraku, datang bab ini pada menyatakan hadis yang menunjukkan suruh perbetul diri dan sempurnakan pada sujud. Bermula setengah daripada kesempurnaan sembahyang ialah membetulkan siku dan tangan, dan jangan beri akan dia hampir ke bumi, seperti mana anjing menghampak lengan pada waktu tidur. Ni dia nak abang. Sujud ni, kaifiat sujud ni macam mana? Sujud ni hendaklah direnggangkan siku daripada lantai dan daripada rusuk. Siku ni kena angkat. Angkat maksudnya dia tak melekap atas lantai, dan dia juga tidak dekat dengan rusuk. Keadaan sujud yang macam tu itu dipanggil i'dilu, dipanggil betulkan diri semasa sujud. Dia kata pasal apa? Kalau sujud duk melekup macam tu, duk pekuk ni daripada tapak tangan sampai siku, duk atas kapet, duk atas lantai, dia kata itu seperti duduk anjing. Betul tak anjing duduk lagu tu? Jom kita pergi keluar, jom macam depan tu tengok. Anjing dia memang duduk macam tu. Dia duduk daripada tapak ni sampai siku, dia melekat atas tanah. Itu dia panggil duduk anjing. Nabi kata jangan sujud macam tu. Itu macam mana sujud anjing, seperti mana duduk anjing, dia kata. Maka yang demikian itu tidak disuruh oleh syarak. Agama tak pernah ajak sujud macam tu. Sujud sampai siku-siku duduk di atas lantai ni tak pernah ajak. Melainkan hendaklah jaga jangan sampai terhampar ke bumi. Ni, jangan sampai macam anjing duduk. Jangan. Adalah yang demikian itu dalil hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata hadisnya an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum falyatadil." Itu hadis dia. Apabila sujud seseorang daripada kamu, maka hendaklah betulkan diri di dalam sujudnya. Sujud bagi betul. Renggang siku dan jangan rapat di atas lantai dan jauh daripada rusuk dan tama'ninah. Itu yang dikatakan sujud yang betul. Wala yaftarish zira'aihi iftirashal kalbi. Nabi kata dan janganlah menghampak dua lengan seperti mana menghampak anjing akan lengannya ke bumi. Nabi buat bandingan dengan anjing. Kalau orang yang duduk pekuk lengan di atas tanah tu, begitu. Iaitu dilepapkannya dan bertelkan dengan dirinya di atas dua lengan itu. Maka yang demikian itu dihuduhkan rupa kelakuannya di dalam sembahyang itu. Sembahyang macam tu huduh, tak elok. Jangan buat macam tu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdurrahman bin Shibl dan Anas bin Malik dan Abi Humaid dan Aisyah, dan hadis Jabir itu hasan lagi sahih, dan ada dikeluarkan hadis yang sama di dalam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Hadis yang kita baca ni ada dalam Bukhari dan Muslim. Maksudnya hadis ni apa? Sahih. Begitu. Dan dikeluarkan oleh Tirmizi akan hadis lain yang menunjukkan tuntut betulkan sujud dengan kata dia an Qatadah qal sami'tu Anasan yaqul. Diriwayatkan daripada Qatadah, katanya aku dengar Anas bin Malik berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal i'tadilu. Dia main perkataan tu dah.
Nabi SAW bersabda, i'tadilu fis sujud. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, betulkan oleh sekalian kamu di dalam sujud. I'tadilu, tu maksud dia apa? I'tidal, maksudnya apa? Bagi betul. Dan sambung hadis tu, dia kata wala yabsutanna ahadukum dhira'aihi fi salah bastal kal. Lagi sekali dia kata, dan janganlah menghampang seseorang kamu akan dua lengannya di dalam sujud sembahyang seperti mana menghampang anjing yang berbaring. Jangan letak bagi rapat atas lantai. Kata At-Tirmizi, itu hadis sahih. Baik, menghamparkan tangan pada sujud dan maksudnya, tak payah baca lah, dah faham lah kan. Yang kata hampang tangan tu macam mana, dah faham, tak payah baca. Baca sekejap lagi tuan-tuan nanti start menguap. Dia ni apa, ada ulang sampai berapa kali. Bukan saya ulang, kitab ni ulang. Pasal apa kitab ni ulang? Pasal dalam pada dua ulang ada orang sembahyang lagu tu. Itu sebab dia ulang. Dia ulang pasal dalam pada dua ulang tu. Mayang Isya lagi ni dia ada. Ini yang masalah. Baik, tuan-tuan tengok bawah dia kata, menghampar tangan pada sujud. Mengapa ditegah? Pasal apa yang ditegah tu? Piduk letak lengan siku di atas lantai ni pasal apa? Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, telah berkata ulama dan bermula hikmah pada tegah menghampang tangan seperti mana anjing tidur pada tiap-tiap sujud sembahyang itu, kerana bahwasanya kelakuan mendirikan siku dan merenggangkan daripada dua rusuk itu lebih kuat pada rupa tawaduk dan lebih bagus pada mengenakan dahi dan hidung ke bumi. Dia kata pasal itu, ini kata ulama, bukan kata Nabi. Dia kata ulama macam tu, lebih nampak steady kita semayang dan lebih menampakkan kita ni lebih boleh merapatkan hidung kita dengan dahi kita ke lantai, dan lebih jauh daripada rupa malas mengangkat siku. Nampak kita macam bersemangat nak semayang. Semayang jenis lagu tu nampak macam dia ni nak semayang ke tak mau ada nampak lagu tu. Dan biasa tengok orang berdoa, dia tangan dia letak atas lutut. Tak. Ni Tuhan ditanya dia ni nak ke tak nak, ni benda dia duk minta ni. Cara minta tu macam tak apa nak minta. Nabi SAW, kalau tengok dalam hadis, cerita Nabi berdoa di Arafah ketika nak masuk waktu maghrib. Kan Nabi buat haji sekali aja dalam hidup dia. Ketika Nabi wukuf di Arafah menjelang maghrib tu, dekat nak masuk maghrib tu, Nabi berdoa. Kata dalam hadis ni, Nabi berdoa, Nabi angkat tangan sampai nampak putih ketiak Nabi. Menunjuk kata bersungguh minta tu, bersungguh. Hari ni tuan-tuan, bila musim haji, bila mai hari Arafah ni, TV tuan-tuan ada Astro di rumah ni, buka channel yang Arab ni, dia ditunjuk macam mana orang Arab ni duk tunggu ni nak pi lepas asar nak pi maghrib ni, depa duk tunggu tu saat dan ketika itu. Pasal apa? Pasal itu saat yang sangat makbul di sisi Allah. Pasal apa? Pasal Nabi sendiri masa tu Nabi bersungguh-sungguh berdoa sampai menangis. Masa tu masa yang sangat mustajab, sangat makbul, dan Nabi berdoa bersungguh macam tu. Kita lagu dulu letak atas siku lagu ni ada tunggu macam Tok Pekong Cina tu kasar tu. Nah, tapi sungguh nampak ni apa ni duk satu macam duk menyoga macam minta bagi bersungguh dengan Tuhan. Tuhan nak tengok kesungguhan kita bila kita minta dekat dia. Sama dengan semayang. Kalau semayang ni nampak kusalah, dalam Quran kata nampak kaslan, nampak malah, tak mau macam tu. Tunjuk semangat semayang ni. Di antara bentuk semangat dalam semayang ni apa dia? Bila sujud dia kata duduk renggangkan siku macam tu, nampak semangat, berbanding dengan duduk pekuk macam anak ayam sujud. Ini yang disimpulkan oleh ulama tentang kenapa disuruh kita angkat siku dan jauhkan daripada rusuk, dan memberi ketahuikan oleh kelakuan itu dengan menghinakan diri dan memudah-mudahkan sembahyang dan kurang ambil peduli dan kurang jaga dengan dia. Bila dia buat lagu tu nampak macam kita tak bersungguh dengan ibadat yang kita buat. Begitu. Baik, tajuk baru dia kata bab ma jaa fi wad'il yadain wa nasbil qadamain. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis
menghantarkan dua tangan ke bumi dan mendirikan dua hujung kaki fi sujud, pada ketika sujud. Ni dia masih dalam kaifiat sujud. Sujud ni maksudnya apa? Dia suruh renggangkan siku dan kaki kita di belakang tu. Disebut dalam hadis ni, dia kata wan nasbil qadamain, dan dipacak qadamain, dua tapak kaki dipacak macam tu. Itu sebab dalam mazhab Syafi'i dia jadikan anggota sujud ni di antaranya apa dia? Hujung dua kaki. Bila orang tanya Imam Syafi'i, hujung dua kaki tu maksudnya apa? Dia kata yakni batnu, ni perut qadamai, perut dua tapak kaki. Perut ni nak dapat macam mana? Kena letak dan lipat. Kena letak ujung kaki tu, lipat, baru kena perut. Dalam fiqh dia tanya, nak tahu perut ni macam mana? Nak tahu perut? Dia duduk selak jubah tunjuk. Bukan perut tu. Ni perut tapak tangan, perut tapak kaki ni. Hak kata perut tu tang mana? Dia kata yang apabila kita tangkup dua ni, tempat yang bersentuh itu perut. Bila kita tangkup dua tapak tangan, tempat hak bercantum ni itu perut. Hak tak bercantum itu bukan batnu, bukan perut. Dia kata. Okey. Demikian juga dengan batai ayat semayang, kalau tersentuh kemaluan. Sentuh tang mana? Sentuh dengan perut tapak tangan. Kalau kena kot tepi batai tak? Tak batai. Batainya ialah apabila kena perut tapak tangan. Itu penting kita tahu area. Yang kata perut tu area dia di mana. Jadi bila sujud dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i dia kata kena pacak perut tapak kaki. Dia kata wad'il yadain wan nasbil qadamain, dan pacak dua tapak kaki ketika sujud. Ketahuilah saudaraku, bermula menghantar dua tangan ke bumi dan mendirikan dua hujung kaki pada sujud itu telah lalu kenyataan dia dalam masalah yang lepas. Hari itu dah cerita panjang dia kata. Dan lainnya dengan panjang lebar. Di sini didatangkan oleh Imam At-Tirmizi hadis yang tertentu dalil suruh dua perkara itu. Kata dia an Sa'd bin Abi Waqqas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi wad'il yadain wa nasbil qadamain. Hadis dia cukup clear. Dia kata apa? Diriwayat daripada Sa'd bin Abi Waqqas yang kita cerita tadi. Sa'd bin Abi Waqqas, dia riwayat hadis ni, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh ia menghantar dua tapak tangan dan mendirikan dua hujung kaki ketika sujud. Tapak tangan dan juga ujung kaki diri, pacak ketika sujud. Kata At-Tirmizi telah meriwayatkan hadis ini oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan ketiadaan seorang daripada Muhammad bin Ajlan daripada Muhammad bin Ibrahim. Satu hadis lagi dia kata an Amir bin Sa'ad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi wad'il yadain wa nasbil qadamain. Sama juga. Cerita benda yang sama. Nabi suruh tapak tangan waktu sujud kena atas lantai, tapak tangan, bukan lengan, tapak tangan, dan dipacakkan ujung jari kaki ketika sujud. Tuan-tuan tengok tajuk baru, bab fi iqamatis sulbi idza rafa'a ra'sahu minar ruku' was sujud. Itu bab yang datang pada menyatakan membetulkan tulang belakang apabila mengangkat kepala daripada rukuk, yakni ketika i'tidal. I'tidal, kita duduk rukuk, kita bangkit, sami Allahu liman hamidah, dia kata kena tegak belakang. Tak ada nak tegak terus sujud, sembahyang tidak sah. Dia sami Allahu liman hamidah, i'tidal maksudnya apa? Tulang belakang kita tegak. Kecuali dia dah bongkok dah. Piduk gagah nak pergi tegak kat, tunggim di belakang. Kawan dah memang bongkok dah, bongkok udang. Setakat mana yang dia boleh tegak. Dan tegak itu mesti berserta tamakninah. Tamakninah. Sami Allahu liman hamidah, break. Tak mau kelang kabut, gopoh gapah dan sebagainya, tak mau. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ada hadis Nabi SAW dia suruh baca bagi panjang. Kita ni kita suka ambil pendek. Kita nanti kata apa? Rabbana walakal hamd, habis. Satu hadis riwayat daripada Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Kata Rifa'ah, dia kata kunna yawman nusalli wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hadis. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sami'allahu liman hamidah. Qala ar-rajul wara'ah rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Belakang. Falamma sarafa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manil mutakallim qala ana. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Nabi kata, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari, hadis sahih. Satu sahabat nama dia Rifa'ah bin Rafi', dia kata kami semayang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jadi imam, Nabi rakaat. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah, bila Nabi bangkit daripada rakaat, Nabi kata sami'allahu liman hamidah. Nabi kata lagu tu. Qala rajul wara'ah, tiba-tiba satu orang sahabat duduk belakang ni, dia pergi kata, dia kata rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Panjang macam tu. Nabi pun tak baca macam tu, dia pergi baca macam tu. Nabi jadi imam, Nabi bangkit daripada rakaat, sami'allahu liman hamidah. Dengar kawan belakang ni baca derah sampai ke telinga Nabi. Dia kata rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Boleh ingat? Sekali lagi ulang. Bila sami'allahu liman hamidah, imam kata, makmum kata rabbana walakal hamd. Takat tu okey dah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nak ulang lagi? Cukup lah. Kat ni lang tengok dah. Ya kan? Satu orang sudah kata macam tu di belakang, Nabi dengar. Falamman sarafa, bila habis semayang, Nabi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi beralih. Nabi beralih dekat hadut semayang ni. Nabi kata manil mutakallim. Nabi kata siapa tadi yang tambah panjang tadi ni? Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Siapa dia tu yang sebut panjang macam tu tadi? Manil mutakallim. Siapa yang cakap tadi? Qala, dia ni sudah ketang. Ketang tuan-tuan, kita memanglah kita belajar tajwid, ustaz mengajar tajwid, tunjuk punggah kata aku yang ni aku tak omai kelas tajwid ni. Pergi tunjuk kita pula punya ada dekat 20 orang yang pergi tunjuk aku ni pasal apa? Tunjuk. Yuk. Dia kata itu panggil mengenuri apa pula tu? La ilaha illallah. Ingat nak terus baca Fatihah. Itu panggil mengenuri apa pula? Lepas dah ustaz dah. Oh tu saya minta maaf terlupa dah. Saya mau ni lega. Tapi tunjuk tu ketang. Nabi pula bukan ustaz, Nabi bagi salam, Nabi beralih, Nabi kata manil mutakallim. Siapa tadi itu yang sebut rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi? Tu saja tu, bukan saja ulang tu. Nak bagi hak mana tak ingat tadi boleh duk ikut lagi. Nabi kata siapa tadi yang kata macam tu? Dia ni dengan ketang dia kata ana ya Rasulullah, saya tadi ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan. Nabi kata bila hang sebut tadi rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih tadi, hang sebut macam tu, Nabi kata ra'aitu, aku nampak di mata aku bid'atan wa thalathina malaikat, lebih daripada 30 malaikat turun mai, yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal, berebut-rebut ni nak tulis apa yang dia ni kata ni. Lebih daripada 30 malaikat turun, Nabi kata yang depa ni yabtadirunaha, berebut-rebut depa ni, ayyuhum yaktubuha, siapa daripada kalangan mereka ni yang boleh tulis awal, boleh tulis mula sekali.
Pasal apa? Pasal indahnya perkataan itu. Indahnya bila kata sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Perkataan itu sangat indah sehingga akan lebih daripada 30 malaikat. Nabi kata, aku nampak lebih daripada 30 malaikat berebut-rebut turun, berebut. Siapa nak boleh tulis dulu itu doa itu, doa bangkit daripada rukuk itu. Maksud hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Maksud hadis itu apa dia? Itu takrir daripada Nabi, itu endorsement, itu pengakuan daripada Nabi bahawa bacaan itu boleh dibaca apabila bangkit daripada rukuk. Sebab tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah, mereka yang tidak dapat lama tak lama? Lama. Pasal apa? Bagi mazhab Hambali, Mekah Madinah mereka Hambali. Mazhab Hambali, mereka yang tidak itu rukun panjang, bukan rukun pendek. Kita Syafi'i yang tidak itu rukun pendek, tetapi bagi Hambali itu rukun panjang. Maka isikan masa itu. Bila kita pergi sana, kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, pergi buat haji, pergi buat umrah, kita berimam dengan mereka, kita isikan dengan benda ni. Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Jadi secara tak langsung i'tidal kita itu ada tamanina. Cantik. Nampak tak? Apatah lagi perkataan itu disukai oleh malaikat. Lebih daripada 30 malaikat turun nak salin tu kata-kata itu. Pasal apa? Pasal indahnya kata-kata itu. Malam ni kalau tuan-tuan tak ingat apa, ingat itu menjadilah. Jadilah. Pasal apa? Bagusnya ungkapan kata-kata itu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi disitulah yang dikatakan yang i'tidal itu mesti kena ada tamakninah dia. Baik. Kemudian dia kata apa? Masalah i'tidal dan hukumnya. Kata Imam Syafi'i di dalam kitab dia Al-Um, dan tiada memadai seorang yang sembahyang yang kuasa dia atas bahawa i'tidal hal keadaannya berdiri apabila mengangkat dia akan kepalanya daripada rukuk, satu dengan ketiadaan i'tidal hal keadaannya berdiri. Kalau satu orang mampu bangkit i'tidal, bangkit berdiri, dia kena i'tidal berdiri. Ni bagi kih orang yang sembahyang atas bangku. Bagi kih orang yang sembahyang atas bangku, kita dibenarkan untuk sembahyang duduk dalam sembahyang fardu hanya kalau sekiranya kita tak kuasa berdiri. Kalau kita mampu berdiri, kita saja tak mau berdiri, kita duduk atas bangku, sembahyang kita batal. Jaga, kita tengok lah ni jadi trend orang duduk atas bangku sembahyang ni. Boleh, tetapi bagi orang yang tidak kuasa berdiri, kalau dia boleh gagah berdiri sampai tang ghairil maghdubi alaihim, takat tu ya dia boleh berdiri, lepas tu dia nak rebah baru boleh duduk. Daripada awal tadi sampai tang ghairil maghdubi alaihim kena berdiri dulu. Dah sampai nak rebah baru dibenarkan duduk. Lepas dah dia duduk dah waladdallin amin apa semua, baca surah wal 'asr innal insana lafi khusr, rasa macam boleh berdiri balik. Bila rasa macam boleh berdiri balik, kena berdiri. Kalau tak berdiri, batal sembahyang. Kelonggaran duduk untuk sembahyang fardu ni, kelonggaran yang sangat susah diberikan. Pasal apa? Pasal kita sembahyang, kita menghadap Allah. Kita kena tunjuk respect kita kepada Allah. Berbeza dengan sembahyang sunat. Sembahyang sunat, walaupun kita ada kederat nak berdiri, kita nak duduk, tidak salah. Sembahyang fardu mesti kena berdiri. Ni dia kata apa? I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Kalau kita boleh i'tidal sambil berdiri, kita kena i'tidal sambil berdiri. Tak boleh pakai i'tidal atas bangku. Begitu dia kata. Apabila ada ia daripada orang yang kuasa atas berdiri betul, maka dia kena berdiri. Dan barang yang ada ia daripada berdiri dengan ketiadaan i'tidal, maka tiada memada akan dia. Tak boleh. Kalau boleh berdiri saja tak mau berdiri, sembahyang fardu tidak boleh buat macam tu, mesti kena berdiri. Baik. Kemudian dia kata sujud dengan tiada i'tidal apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i, dan jikalau mengangkat seseorang akan kepalanya daripada rukuk
maka syak dia akan bahawasanya ada dia i'tidal, kemudian sujud dia, ataupun terturun dia sujud oleh tersungkur misalnya, nescaya mengulangkan dia balik i'tidal. Satu orang semayang, dia rokok, Allahu Akbar, rokok, kemudian bangkit daripada rokok, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, dia tersujud awal sebab dia duk biasa sujud, dia duk biasa dah, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, terus duk biasa macam tu. Malam ni bila main mengaji baru, aku duk buat cepat ni, kena ubah. Dia pun tak pernah tahu kata i'tidal tu kena tunggu sat, ada tamakninah, dia pun tak tahu, dia selalu cepat, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, terus sujud. Sampai kalau dia jadi imam, makmum ni jadi terkinja-kinja, tak ada nak sujud dah dia ni. Malam ni dia dengar-dengar, dia nak ijaz balik, sami Allahu liman hamidah, dia kena i'tidal, ambil time set, tamakninah, baru Allahu Akbar sujud. Tapi oleh kerana dia dah 30 tahun dah sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, terus sujud, esok subuh baru nak ubah, dia jadi terlupa. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, dah sujud, tak sah, aku tak ada tamakninah. Apa dia kena buat? Ni kitab ni kata apa? Dia kena bangkit balik i'tidal lagi sekali. Dia kena bangkit balik, berdiri dulu i'tidal serta tamakninah, baru sujud balik. Kalau dia dah tersujud awal dah, tanya Allah, aku tak ada tamakninah, mampu dia dah. Dia apa jadi semayang dia? Semayang dia batal. Semayang dia batal, bukan main-main. Semayang dia batal. Ni kita baca lagi sekali, kata Imam Syafi'i, dan jikalau mengangkat seseorang akan kepala daripada rokok, sami Allah liman hamidah, maka syak ia akan bahawa ada ia i'tidal, kemudian sujud dia terus sujud, lepas itu dia syak, ataupun terturun ia sujud oleh tersungkur misalnya, dia terlupa, dia terus sujud, tidak ada tamakninah dalam i'tidal tadi, nescaya mengulang ia akan i'tidalnya. Clear tak clear? Very clear. Dia kena bangkit balik, i'tidal balik lagi sekali, dan tiada terbilang sujud tadi sehingga i'tidal dia tadi ni. Kalau dia terus juga sujud tu tak pakai, pasal i'tidal dia tak sah. Dia kena bangkit balik, i'tidal balik lagi sekali. Dan keadaannya berdiri i'tidal dan tamakninah itu mesti dahulu daripada sujud, dia kata. Tak boleh dia pakai terus saja. Dan jika tidak diperbuat, dia tak bangkit, dia tak i'tidal balik lagi sekali, nescaya tiada terbilang dengan itu rakaat daripada sembahyang. Rakaat itu cancel. Kita biasa jumpa orang sembahyang i'tidal tak ada tamakninah. Oh, biasa sangat, biasa jumpa. So, please, kalau kita duk buat macam tu, lepas ni no more, jangan buat dah macam tu. Kerana itu membatalkan sembahyang. Maknanya apa? Kita sembahyang tapi dalam rekod tak sembahyang. Dalam rekod Allah kita tak sembahyang. Pasal apa? Pasal tidak ada i'tidal dan tamakninah ketika sembahyang tadi. Be careful dengan hal ibadat ini. Kan, jangan sampai di akhirat esok pergi depan Tuhan, buka buku rekod kosong. Tuhan kata tak sembahyang. Kita kata mu'taz, saya imam. Kita kata pula dekat di sana esok ni, tak sembahyang, baik kepada saya imam. Takkan saya tak sembahyang? Tak ada, dalam buku rekod tak ada. Pasal apa? Sembahyang tak sah. Pasal apa sembahyang tak sah? Pasal dia melanggar ni yang ditunjuk di dalam hadis ni. Nampak tuan-tuan? So better be careful. Dan demikian hal ramai orang pergi Mekah, buat haji, buat umrah, tak balik pahala. Bahkan bawa balik ihram. Pergi haji, pergi umrah, balik mai, tak bawa balik pahala haji. Haji mabrur jauh sekali. Pahala haji pun tak bawa balik, pahala umrah pun tak bawa balik. Nak pergi ni tak kira orang pakai doa nyam masuk ni dalam teks mesej ni. Umrah maqbulah. Yang ni pun satu. Orang dulu umrah mabrur, umrah bukan mabrur, haji mabrur. Kalau umrah mabrurah ataupun maqbulah. Pasal umrah dia ada ta marbutah. Sifat dia pun mesti ada ta marbutah. Haji mabrur, umrah mabrurah ataupun umrah maqbulah. Kan kita nak ucap orang pun bagi betul yalah. Doa abang umrah mabrur, umrah mabrur. Oh Allah, sakit berat perut ni kita bila baca. Tak betul tu.
Kan? Pi haji, pi umrah, balik-balik mai, pahala tak bawa balik ihram. Dia tahallul sani, tetapi dia tahallul awal, tetapi dia tidak tahallul sani kalau haji. Pasal apa? Bila cek balik, tawaf tak sah. Tawaf tak sah pasal apa? Ambil ayat semayang tak sah. Na'udzubillahi min zalik. Benda kecil, benda apa? Benda ayat semayang aja. Orang sebut ayat semayang je. Dia tu maksudnya apa? Kecil. Ustaz ni dia mengajar tajuk apa di masjid? Dah tak dah penat dah ulang bab ayat semayang je. Ayat semayang saja. Makna kata kecilnya bab ayat semayang ni. Tak tengok setengah masjid ambil ayat semayang tak sah. Setengah masjid ambil ayat semayang tak sah. Dengan kerana ayat semayang tak sah, haji tak sah, umrah pun tak sah. Pasal apa? Pasal rukun dalam haji dan rukun dalam umrah di antaranya apa dia? Tawaf. Tawaf ni pula mesti kena ada ayat semayang. Bila tang tu sangkut, habis. Dia rosak habis. Balik pula tak dapat pahala, tak apa lagi. Balik bawa balik ihram. Dia tahallul awal, tetapi dia tak tahallul sani. Pasal apa? Pasal tahallul sani dia masuk sekali dengan tawaf ifadah, tawaf rukun. Habis dia. Bila tak tahallul sani, apa jadi? Dia dengan bini dia hubungan macam mana? Berdosa. Wal'iyazu billah. Tuan-tuan, bab ilmu jangan pandang kecil, jangan pandang remeh, sebab implikasi dia, sebab kesan daripada kejahilan itu sangat menakutkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So sama dengan i'tidal ini, kita duduk sembahyang hari-hari tapi kita tertinggal i'tidal yang bermaksud berdiri betul serta tamaknina. Kita tertinggal, maka sembahyang kita itu tertolak. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kemudian bawah tu dia diulang yang tu perbahasan benda yang sama. Dia kata masalah berdiri i'tidal dengan lama apa hukumnya. Kata Imam Syafi'i, dan jikalau panjang pendirian i'tidal dengan sebab menyebut Allah Subhanahu wa taala, yakni zikir dengan berdoa dan sebagainya, maka itu tidak apa. Macam tadi kita sebut Rabbana walakal hamdan katsiran. Dia bila lama sikit lupa balik. Itu kita peringat balik. Rabbana walakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mana lagi main Aisyah boleh start pakai dah. Boleh start pakai dah. Dan tuan-tuan mak tengok malaikat ni main macam mana. Tu 30 malaikat lebih mai berebut nak tulis ni. Pasal benda tu sangat cantik di sisi malaikat yang mendengar. Cantik ungkapan itu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Turun bawah lagi, masalah duduk antara dua sujud dan kaifiatnya. Kata Imam Syafi'i di dalam maka kami suruh tiap-tiap orang yang sembahyang daripada laki-laki dan perempuan bahawa adalah duduk di dalam sembahyang itu 3 duduk. Iaitu apabila mengangkat kepala daripada sujud, bila mau duduk maka janganlah duduk di atas tumit. Dia kata. Ni dia ada perbahasan Ustaz. Bukan hari ini dah. Insya-Allah bulan depan. Boleh tak boleh duduk antara dua sujud itu duduk atas tumit? Kita tahu duduk antara dua sujud ni duduk apa? Duduk iftirash. Duduk iftirash maksudnya apa? Duduk kaki kiri di apa? Ini susah bila mengajak bab semayang ni, dia kena ada satu demonstrasi, kena tunjuk kan. Duduk iftirash ni ataupun iftirashi ni, duduk dia macam mana? Duduk kaki kiri di lentang lagu tu, kaki kanan di pacak lagu tu. Macam duduk tahiyat awal. Itu duduk sunnah, sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, now perbahasan yang kedua, dia kata duduk antara dua sujud, duduk atas tumit. Duduk atas tumit maksudnya macam mana? Jari dia, kaki dia duduk pacak macam masa sujud tadi. Duduk pacak macam masa sujud tadi, bangkit daripada sujud, kaki duduk lagu tu juga, dia duduk di atas tumit tu. Perlukah saya tunjuk atas meja ni? Tak perlu tu, tak perlu. Tu ada habaq banyak tu pun dah boleh nampak dah. Okey? Kaki dia, kedudukan kaki dia macam masa sujud tadi, duduk lagu tu, tapi dia bangkit daripada sujud, Allahu Akbar, dia terus duduk di atas tumit. Maksudnya tinggi tak dia ni? Jadi nampak tinggi lagu tu. Baik, duduk lagu tu boleh tak boleh? Itu cerita dia.
Tuan-tuan biasa tengok orang duduk dulu tu? Biasa. Biasa. Kita duduk pergi sembahyang merata, kita pergi di Mekah, di Madinah, kita pergi Kuala Lumpur, kita pergi Masjid India, kita pergi merata tempat, ada jumpa geng macam ni. Geng yang sembahyang, dia bubuh kaki lagu tu, masa duduk antara dua sujud dan masa tahiyat awal, dia duduk lagu tu. Jadi nampak dia tu tinggi seorang dia. Okey, now dia nak cerita yang tu. Dia kata bila mau duduk, janganlah duduk di atas tumit. Dia kata jangan duduk di atas tumit. Takat ni. Ke depan dia akan main satu hadis lagi yang tuan-tuan nanti terkejut. Terkejut tu taruh bulan depan tu. Terkejut tu hadis tu bulan depan kita nanti baca insya-Allah. Dia kata bahkan lipatkan kaki kiri dan duduk di atasnya. Ini yang duduk biasa. Bila duduk antara dua sujud, kaki kiri dilipatkan dan duduk seperti mana duduk tasyahud awal. Dan apabila mau berdiri daripada sujud ataupun berdiri daripada duduk, nescaya betalkan dengan dua tangan di atas bumi dan baru bangun. Dan tiada aku suka bangun dengan tiada bertelkan. Antum faham tak? Kita daripada sujud yang kedua, kita nak bangkit berdiri rakaat yang berikutnya. Nak bangkit tu ni, dia kata apa? Kita bangkit daripada sujud, Allah, kita duduk dalam macam mana duduk antara dua sujud, lepas itu tekan tangan di depan, baru tui berdiri. Tekan tangan tui berdiri itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita orang muda, kita boleh cepuh bangkit terus, tak payah tekan. Tekan itu sunnah Nabi. Kita boleh nampak dah ni, kita dua abang ni. Zul boleh tolong tunjuk tak nak bangkit tu macam mana? Ni anak murid lama ni. Tunjuk tak Zul? Tengok yang kata ni, daripada sujud nak bangkit berdiri rakaat yang berikutnya. Okey, now sujud, macam tu sujud. Okey, nak bangkit berdiri. Itu, tekan tu. Sebaik-baiknya daripada bangkit tu duduk antara dua sujud dulu. Duduk iftirash dulu, pi balik depan baru tolak buat tu sekali lagi. Ni nak kena bayar berapa ni tolong buat dulu ni. Tengok bangkit. Okey, duduk dulu tu. Duduk macam duduk antara dua sujud dulu, lepas tu baru okey, tui dengan tangan tu and then bangkit berdiri tegak. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak nampak, Zul akan naik atas mimbar tu pula. Kan? Rupanya tui tu rupanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita baca lagi sekali. Dia kata apa? Dia kata sebagaimana duduk tasyahud awal dan apabila mau berdiri daripada sujud ataupun berdiri daripada duduk tahiyat awal misalnya, nescaya betalkan dulu dengan dua tangan atas bumi dan bangun berdiri. Tui dengan tangan itu sunnah Nabi. Begitu. Dan tiada aku suka, ini Imam Syafi'i kata, dan tiada aku suka bangun dengan tiada tekan tu untuk bangun. Imam Syafi'i kata aku tak suka. Kalau tak tekan, sah tak semayang? Sah semayang. Tapi markah korang. Markah PT3 korang. Kan? Markah PT3 ni pun ada satu cerita juga. Aku pun tak mau cerita lah ni. Tak puas hati dengan markah yang dapat ni. Kan? Markah korang. Pasal apa? Pasal tak ikut exactly. Tak ikut sebiji macam Nabi tunjuk. Tak ikut sebiji macam tu, kadang-kadang sembahyang boleh sah. Tetapi Imam Syafi'i kata aku tak suka macam tu. Pasal apa? Pasal bukan itu yang Nabi tunjuk. Nampak? Baik. Kemudian dia kata kerana bahawasanya diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya adalah ia, yakni adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tekan di atas bumi apabila mau berdiri ke rakaat yang berikutnya. Tekan tui tu Nabi buat macam tu. Dan Nabi nak kita semua buat macam tu. Kerana itulah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk bab fi karahiyah an yubadira al-imam birruku' was-sujud. Yang ni cerita apa? Dia semayang, dia nak buat macam dia duk drift kereta. Drift. Maksudnya apa? Dia duk lawan dengan tu imam. Dia lawan race dengan tu imam. Tu imam bangkit daripada sujud, Allah Akbar, dia berdiri lah. Dia potong tu imam, dia potong. Kena pula tu imam sakit orat. Dia lagi ambil masa, dia slow motion.
Dia dengan slow motion, dengan kepala dia lenggok-lenggok. Dia lambat. Syekh ni dah beri tegak dah. Tu imam baru duduk bangkit. Ni tajuk yang nak main. Dia kata fi karahiyati an yubadiral imam birruku' was sujud. Iaitu bab yang datang pada menyebutkan hadis tegah potong tu imam. Yang ni dilombakan dia, dirace dia dengan tu imam pada rukuk dan sujud. Kan, tu imam tak sujud lagi, dia sampai dah, dia sujud dah. Sampai dia nu ke imam, hang ke imam. Hang laju pada tu imam tu. Apa cerita ni dengan orang yang duk potong imam? Kita boleh potong imam, boleh potong imam pada rukun apa? Rukun qauli. Rukun qauli. Rukun qauli maksudnya apa? Rukun bacaan. Tu imam baca Fatihah lambat, kita baca Fatihah laju. Kita habis Fatihah kita dulu pada tu imam. Ada kacau tak dengan sembahyang kita? Tak ada kacau. Rukun qauli, rukun bacaan dibenarkan kita potong tu imam. Fatihah kita habis dulu, tahiyat akhir kita habis dulu, tak apa. Tapi rukun fi'li tidak boleh potong tu imam. Itu peraturan di dalam sembahyang. Baik, tajuk yang akan datang yang tu, dan kemudian dia akan main fi karahiyatil iqa'. Fi karahiyatil iqa' fi sujud. Ni hak tajuk yang kata tadi ni. Iaitu bab yang datang pada tegah duduk anjing pada dua sujud. Al-iqa'. Alif lam, alif qaf, ain, alif hamzah. Al-iqa'. Iqa' tu maksudnya apa? Duduk kaki duk pacak macam sujud, tapi dia duduk tahiyat awal ataupun dia duduk antara dua sujud, dia duduk atas tumit tu. Dia main hadis ni, dia kata karahiyah, tak mau duduk macam tu. Lepas tu dia main pula satu tajuk fil rukhsah fil iqa'. Dia main pula kata boleh pula duduk macam tu. Yang ni yang nak kena baca ni. Main satu hadis kata tak boleh, main satu hadis kata boleh. Hadis hak kata boleh tu bila kita baca je tuan-tuan kita terkejut. Jadi untuk nak mengelakkan daripada terkejut masa tu, balik baca dulu, korang terkejut esok ni. Balik baca dulu, oh lagu ni cerita dia. Nampak? Di satu ketika duk kata tak boleh. Di satu ketika jadi boleh pula. Dan boleh tu pula dengan cara yang terkejut. Jangan tak main bulan depan, yang tu ya. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa alladhina amanu اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.